Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah rahmati, yang Allah kasihi. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini kita dapat sama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Seterusnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita mengambil seberapa banyak petunjuk teladan daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diletakkan di dalam surah As-Sajdah. Pagi ini insya-Allah kita akan mempelajari ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, kalau nota yang bercetak, sila rujuk pada muka surat yang ke-37, yang mana pada pagi semalam kita telah mendapat pendedahan bagaimanakah pendekatan untuk memahami ayat-ayat bagi surah-surah yang tertentu, iaitu dengan melihat pembukaan dan penutupan ayat. Alhamdulillah, semalam juga kita telah mempelajari ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat yang kedua ini ia berkaitan penerangan tentang Al-Quranul Karim. Maka pada pagi ini ayat yang ketiga juga masih lagi berkisarkan tentang Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang mentadbir sekalian alam. Kalau ayat kita baca semalam, Allah Ta'ala telah jelaskan bahawa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Namun ada manusia yang masih lagi tidak boleh menerima akan kebenaran tersebut. Maka ayat yang ketiga menjelaskan apa yang mereka katakan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kita kena baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Am yaqulu naftarah, bahkan mereka ini sentiasa mengatakan iftarahu, dia iaitu Muhammad yang mengada-adakannya. Jadi ayat nombor 3 ni menjelaskan bahawa walaupun ayat yang kedua Allah bagi tahu Al-Quran itu turun daripada Rabbil Alamin, tapi masih lagi mereka nak kata, mereka tetap tuduh kata Muhammad yang reka-rekakan ayat-ayat Al-Quran tu.
sekali lagi Allah itu menjelaskan, bahkan ia adalah haqqun mir rabbik, perkara yang benar yang datang daripada Tuhanmu, wahai Muhammad. Okey, maknanya ayat yang ketiga ni Allah menegaskan sekali lagi bahawa Al-Quran itu memang datangnya dari Rabb, daripada Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir. Kemudian Allah menerangkan Al-Quran itu turunnya untuk apa? Litunzira, supaya engkau memberikan inzar, memberikan peringatan. Okey, perkataan tunzir kita dah ulas pada surah Yasin yang lalu. Apabila sebut tentang tunzir, iaitu al-inzar, dia adalah peringatan yang berbentuk ancaman, amaran. Kepada siapa? Qauma, satu kaum, iaitu umat Nabi SAW. Ma atahum, yang mana mereka ini telah lama tidak didatangi, min nadhirin, seorang pemberi peringatan, min qablika, sebelum kamu, la'allahum yahtadun, semoga mereka-mereka yang dapat peringatan, dapat amaran daripada kamu, wahai Muhammad, mereka itu akan mendapat hidayah, sentiasa mendapat petunjuk. So ayat ni ringkasan dia, Allah nak sebut tentang hakikat Al-Quran turun dari siapa, tapi ada manusia yang tetap nak mempertikaikannya. Dan ayat yang ketiga menjelaskan Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah untuk apa. Okay. Jadi kita lihat apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang ketiga ini. Yang pertama, kita dapat mempelajari bahawasanya orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrikin, mereka telah menuduh Al-Quran itu adalah rekaan manusia. Siapa manusia tersebut? Sudah pasti mereka tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat lagi kita sebut penggunaan huruf abjad kan? Kalau mereka tuduh Nabi SAW yang reka, kenapa mereka tak boleh datangkan, kenapa mereka tak boleh buat satu surah yang sama macam Quran? Betul tak? Mereka tuduh je tahu, tapi nak bawa datangkan sama macam Al-Quran, mereka tak mampu nak buat. Sebab itu Allah mulakan surah As-Sajadah dengan huruf-huruf hijaiyah, kerana nak mempertahankan bahawa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat mempelajari pada pagi ini bahawasanya Allah nak menjelaskan kepada kita Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Okey, untuk dua pengajaran pada pagi ini kita kuatkan dengan dua ayat dalam suratul Furqan, ayat nombor 4 dan ayat nombor 5. Kita akan dapat jawapan yang lebih lengkap apa yang mereka tuduh, macam mana mereka tuduh tu. Sebab ayat 3 hanya Allah kata mereka menuduh Muhammad yang buat-buatkan ayat tu. Okey, jadi kalau kita sokong dengan ayat-ayat lain, kita akan dapati ada lagi beberapa maklumat lain yang mereka kata Quran itu apa. Okey, kalau dalam suratul Furqan ayat yang keempat, mereka kata Quran itu apa? Dia kata ifkuf tarah. Dia kata itu adalah dia kata apa? Dia kata Al-Quran ini adalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad. Ayat ini dia sama macam ayat 3 tadi. Mereka kata Nabi yang reka dia, Muhammad yang reka dia. Lepas tu mereka kata apa?
wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan Nabi dan Muhammad ini dia telah dibantu oleh kaum yang lain. Nampak tak? Mereka kata bukan Muhammad je buat ni, ada orang yang tolong dia ni. Itu pada ayat yang keempat suratul Furqan. Allah Ta'ala kata pada mereka ni, mereka ni telah melakukan zulman wa zura. Mereka telah buat satu tuduhan yang sangat zalim dan juga dusta. Bukan sekadar itu, ayat nombor 5 suratul Furqan, Allah menerangkan. Mereka kata apa? Mereka kata waqalu asatirul awwalin. Mereka kata Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang terdahulu, yang Nabi Muhammad, yang Muhammad tu minta supaya Al-Quran itu dituliskan. Maksudnya mereka kata bukan sekadar Muhammad reka, bahkan mereka kata yang Muhammad reka tu Muhammad ambil daripada cerita-cerita dongeng orang dulu. Muhammad minta orang tuliskan untuk dia. Kemudian yang ditulis itu dibacakan pula pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dahsyat tak tuan-tuan? Macam mana orang menuduh tentang ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita faham dulu 3 ayat yang pertama ni, faham surah Sajadah, supaya apabila kita salat setiap pagi Jumaat dibaca ayat 1, 2 dan 3, kita akan teringat macam mana Allah mempertahankan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak habis lagi pengajaran dia. Kita tengok pengajaran yang ketiga. Pada ayat yang ketiga tadi, kita dapat penjelasan bahawa Al-Quran itu dia memang turun dari Allah. Tetapi ada sebab tak? Ada sebab dia. Apa hikmah dia? Hikmahnya adalah untuk inzar, adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Okey, kita belajar Al-Quran ni turun untuk bagi peringatan. Nampak tak? Litunzir, untuk memberikan amaran. Nanti waktu kita belajar dekat tindakan, kita mengakui Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan. Tapi kita ambil tak peringatan tu? Kita cari tak peringatan tu? Atau baca sahaja? Yang tu persoalan dia. Sebab kalau kita hanya membaca, kita telah menafikan fungsi Al-Quran itu turun. Ini yang kita usaha untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Al-Quran, untuk kita menyelesaikan tujuan turunnya Al-Quran untuk memberikan peringatan. Jadi kalau kita hanya membaca semata-mata, sekalipun dengan lagu-lagu taranumnya, faham tak? Wajar sampai tarik urat leher ni nak baca ayat Quran tu. Tetapi engkau ambil tak peringatan? Engkau ambil tak nasihat dari Al-Quran? Engkau gali tak apakah pesanan dari Allah itu? Kalau tidak, kita telah menafikan ada sebab utama diturunkan Al-Quran kepada kita. Kemudian pelajaran yang keempat, kita dapat pelajari bahawasanya orang kafir ini, orang-orang yang musyrikin ini, mereka ini berpeluang untuk mendapat hidayah Allah jika mereka mendengar, mereka mengambil peduli mana-mana ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sebab pelajaran 4 ni Allah kata pada ayat 3 tadi, la'allahum yahtadun, moga-moga mereka ini sentiasa mendapat hidayah. Okey, jadi apa tindakan yang kita kena buat setelah kita faham ayat yang ketiga ini? Ada 2 tindakan untuk pengisian pada pagi ini. Nombor 1, kalau kita belajar tadi dekat pengajaran, Al-Quran ini benar-benar dari Allah, fungsinya untuk memberikan peringatan, maka kita kena buat apa?
Maka jawapannya nak dan tak nak, kita tidak boleh mengabaikan mana-mana peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sepatutnya kita tiap-tiap hari kita kena cari apa peringatan Allah hari ini, apa nasihat Allah hari ini. Imam baca rakaat pertama, imam baca rakaat kedua, kita mungkin tak faham, tapi kita kena cari. Hari ini imam menyampaikan peringatan apa daripada ayat Quran yang dia baca. Rakaat kedua, imam baca apa hari ini, peringatan apa yang Allah nak bagi kepada kita pada rakaat yang kedua. Sebab itu sebaik-baiknya kalau boleh masjid taqwa, sebelum dibaca ayat-ayat di dalam solat, diberitahu dulu pada jemaah. Besok pagi kan, imam nak baca surah ini rakaat pertama, surah ini rakaat yang kedua. Supaya tuan-tuan malam tu telah bersiap sedia membaca. Okey, besok imam nak baca ayat ni, baca ayat ni. Supaya apabila kita solat, kita keluar pada solat, kita dapat apa? Kita dapat peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Habis saya kena serang imam apa ni? Tak adalah, ni contoh je. Nak ambil peringatan. Baik, teladan yang kedua. Kalau kita dah tahu dah hari ni, dah jelas Al-Quran ni turun untuk peringatan, maka kita kena mengambil seberapa banyak petunjuk daripada Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai panduan hidup, sebagai iktibar. Kita kena semak balik. Adakah kita ini sama seperti yang Allah Ta'ala hendaki kita lakukan? Ataupun kita ini berbeza dengan apa yang Allah perintahkan? Kita kena tanya diri kita. Kita buat tak apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran? Kita tinggalkan tak apa yang Allah larang di dalam Al-Quranul Karim? Nanti insya-Allah waktu kita belajar suratul Hujurat, surah bilik-bilik, surah ini memang wajib kena diterangkan. Sebab surah ini adalah surah berbentuk moral adab. Nanti kita akan dapati ada banyak Allah kata jangan. Tetapi manusia ada kisah. Nanti kita akan belajar dan kita akan dapati, kita semak, kita sama tak seperti mana yang Allah perintahkan kepada kita. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebab kita dah melalui pembelajaran, dah masuk surah yang ketiga. Maknanya tahap kita ni sepatutnya tahap yang macam mana? Tahap yang dah kata orang dah masuk tahap tinggilah maksudnya, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan, kita sama-sama minta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Okey, selesai ayat yang ketiga, maka kita nak masuk kepada ayat yang keempat. Okey, masuk pada ayat yang keempat sampai ayat nombor 6, Allah Ta'ala nak tukar pula kepada tema, nak kita semua renung, fikir tentang kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sekadar dia nak highlightkan isu tentang Quran, bukan sekadar dia nak highlightkan isu tentang Rasul, tetapi Allah Ta'ala nak menekankan yang menurunkan Al-Quran itu siapa, yang menghantar Rasul itu siapa. Maka Allah terangkan pada ayat 4, ayat 5 dan ayat nombor 6. Jadi supaya tuan-tuan tahu macam mana daripada satu tema kepada satu tema yang lain yang Allah Ta'ala susun di dalam surah As-Sajdah. Okey, jadi kita mulakan pada ayat yang keempat. Muka surat 44.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Terjemahan ayat, Allah yang telah menciptakan samawat, iaitu 7 langit, wal arda, yang menciptakan juga bumi. Ni Allah susun, cipta langit dulu, lepas tu Allah cipta bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ, serta Allah lah yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi itu dalam tempoh 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Okey, tuan-tuan baca dekat terjemahan ni. Terjemahan ini saya merujuk kepada terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jakim. Siapa yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman adalah tafsir karangan Syekh Abdullah Basma'i. Okey. Kemudian Allah mengatakan malakum min duni, kamu tidak akan mendapat pelindung, wala syafi', begitu juga kamu tidak akan dapat mana-mana yang boleh memberikan manfaat selain daripada dia. Afala tatazakkarun, maka tidakkah kamu sering mengambil ia sebagai peringatan untuk kamu? Okey, ayat ni dia ada banyak perkara yang kita nak kena kupas. Yang pertama, cerita tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian kita nak kupas ayat istiwa 'alal 'arsy. Kemudian kita nak kupas malakum min dunihi min waliyyin. Kalau tengok kepada masa, macam dah sampai kepada waktu nak kena berhenti, dah 23 minit. Tapi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan, kalau boleh baca dulu maklumat-maklumat yang ada di dalam nota ni. Ya, baca elok-elok, perhatikan baik-baik, sebab dalam nota-nota ni tuan-tuan akan jumpa daripada ulama mana kita menggunakan tafsiran ayat. Sebab tu tuan-tuan akan dapati, tuan-tuan akan jumpa, oh, ayat ini maknanya dirujuk dalam kitab apa, tafsiran yang mana. Okay, jadi tuan-tuan puan rahimani rahimakumullah, kita berhenti dengan kadar ini. Alhamdulillah, walaupun dalam tempoh waktu hampir 24 minit ini, kita dapat sedikit sebanyak pagi ini mengambil beberapa pelajaran, mengambil beberapa pesanan dari Allah Azza wa Jalla. Cukup indah hidup kita pagi-pagi
kita mulakan dengan membaca kalam Allah, kemudian kita mengambil hidayah daripada kalam Allah. Moga-moga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quranul Karim dapat menemani kita di dalam kubur dan seterusnya menjadi memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. InsyaAllah besok saya akan bawa lagi beberapa nota tambahan. Jadi tuan-tuan janganlah bersedih. Ya. Saya minta maaf. Jadi besok insyaAllah saya bawa lagi lebih kurang dalam, saya bawa hanya 100 sahaja semalam dengan pagi ni. Standard Masjid Taqwa ni dia 140. Tapi saya akan bawa nanti. InsyaAllah pagi esok saya bawa 40 lagi salinan. Jadi saya minta maaf pada muslimat, minta maaf juga kepada pihak muslimin yang tengok saya semacam je tu. Saya minta maaf lah. Okey, saya gurau-gurau je. Saya minta maaf. InsyaAllah besok saya bawa. InsyaAllah dengan rahmat dari Allah saya akan bawa lagi beberapa salinan-salinan yang lain. Mohon maaf atas kekurangan, kelemahan. Mana-mana penambahbaikan, nasihat, bolehlah kita sama-sama dan saling mengambil ia sebagai petunjuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.